Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin. Wa tsani min al-furud, dan yang kedua daripada fardu wudu ataupun rukun wudu yang kedua, ghaslu zahiri kullil wajhi, membasuh bahagian zahir pada seluruh muka. Liqaulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faghsilu wujuhakum, dan hendaklah kamu sekalian membasuh muka-muka kamu. Walil ijma', tadi berdasarkan kepada dalil firman Allah Ta'ala. Yang keduanya, wajib basuh muka tu berdasar kepada dalil ijma' ulama. Wal murad bil ghasli al-inghisal, yang dikehendaki dengan membasuh di situ ialah terbasuh, sawa'un kana bi fi'lil mutawaddi am bi ghairihi, sama ada perbuatan membasuh muka tadi dengan perbuatan orang yang berwuduk itu sendiri ataupun orang lain tolong basuhkan muka dia. Wa qada al-hukmu fi sa'iril a'dha', begitulah hukumnya pada semua anggota wuduk yang lain, sama ada dia basuh sendiri ataupun orang lain tolong basuhkan. Haddul wajhi tulan wa ardan. Haddul wajhi, sepadan muka, tulan, memanjang, ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lahyaihi, ialah barang yang antara tempat tumbuh rambut kepalanya itu sehingga bahagian bawah hujung rahang, hujung bahagian rahang, maksudnya bahagian terbawah rahang lah, dua rahang, lahyai, dua rahang. Wahuma bi fathil lam, la lahyai alal masyhur. Wahuma al-azaman, iaitulah dua tulang, alladhani yang tambutu alaihima, tumbuh pada rahang tersebut, al-asnan as-sufla, gigi bawah. Wa ardan, dan melintang pula, ma baina udunaihi, antara dua telinga. Li'anna al-wajha ma taqa'u bihi al-muwajjahah, kerana wajah adalah apa yang boleh dilihat, ma taqa'u bihi al-muwajjahah, ketika kita berdepan dengan seseorang. Jadi apa yang kita nampak daripada arah depan, itulah dia wajah. Wa hiya taqa'u bidzalika, jadi sepadan memanjang dan melintang tadi itu, itulah dia yang nampak pada apabila kita berdepan dengan seseorang. Wa kharaja bi zahirihi, jadi keluar daripada maksud musannif kata tadi tu, zahiran, zahirin, ghaslu zahirin, membasuh anggota zahir. Jadi membasuh anggota zahir tu terkeluar daripada maksud zahir di situ ialah anggota dakhil al-fam, bahagian dalam mulut, dakhilul anfi, bahagian dalam hidung, dan dakhilul aini, bahagian dalam mata. Fa innahu la yajibu ghasla dhalika qat'an, maka sesungguhnya tidak wajib ghasla, membasuh yang demikian itu sama sekali, bahagian dalam tu sama sekali tak wajib basuh. Wala yusannu ghasla dakhilil ain, tidak disunatkan membasuh bahagian dalam mata. Walakinna yajibu ghasla dhalika in tanajjasa, akan tetapi wajib basuh yang demikian itu, bahagian dalam mata tadi tu, jika ia bernajis, terkena najis. Amma maqul aini, adapun hujung pangkal mata, iaitu yang dekat dengan hidung tu, hujung mata yang dekat hidung, fayughsalu bila khilaf, wajib basuh tanpa ada khilaf ulama. Fa in kana alaihi ma yamna'u wusul al-ma' ila al-mahall al-wajib karamas, wajib izalatuhu wa ghasala ma tahtahu. Jika pada maqul ain tadi, pangkal mata tadi tu, ada sesuatu yang menegah sampainya air ke tempat yang wajib basuh, seperti ada taik mata, segumpal atau selepet dekat sana tu,
wajaba izalatahu, wajib dibuang taik mata tadi. Wa ghasala ma tahtahu, dan basuh bahagian bawah dia tu, iaitulah pada kulit maq al-ain, ujung pangkal mata. Wal kalamu ala syu'uril wajhi, perbahasan tentang bulu-bulu yang tumbuh pada muka. Wa yajibu ghasla kulli hadbin, dan wajib basuh semua bulu mata. Wa huwa asy'arun nabitu ala ajfanil aini, iaitulah bulu yang tumbuh pada kelopak mata. Wa hajibun, dan hajib iaitulah bulu kening. Wa huwa asy'arun nabit ala alal ain, iaitulah bulu yang tumbuh bahagian atas mata. Sumya bidzalika, dinamakan sebagai hajib, li'annahu, kerana ianya yahjubu anil ain syu'a asy-syamsi, kerana hajib itu, bulu kening itu menutup, menghalang mata daripada terkena sinar matahari. Wa izar saiban, ataupun jambang. Wa huwa asy'arun nabis al-muhadi lil udhun, iaitulah bulu yang tumbuh yang bertentangan dengan telinga. Baina sadar wal arid, di mana panjang dia antara pelipis, di sini pelipis, ini hujung mata sini ke telinga tu, itu pelipis, hingga al-arid, sehingga ke pipi. Itulah panjang panjang izar, panjang saiban. Di bawah lagi tu dia namanya janggut. Wa syaribu, dan misai, wa huwa asy'arun nabit ala syafatil ulya. Syarib, misai itu ialah bulu yang tumbuh di atas pipi atas. Sumya bidzalika mulaqatihi famal insan inda syarab, dinamakan sebagai syarib sebab dia mulaqah, dia berkongsi dengan mulut, dengan bibir manusia tu tadi ketika minum. Artinya bila orang tu minum, maka bibir serta misai tu sekali minum, minum sekali kena air ya. Wa sya'ru nabitin alal khadd, dan bulu yang tumbuh di pipi. Wa anfaqah, wa huwa asy'aru an-nabit ala syafatis sufla. Anfaqah ialah janggut sejemput yang tumbuh di bawah bibir bawah tu. Wa huwa asy'aru an-nabit ala syafatil sufla, bulu yang tumbuh di bahagian bawah bibir bawah. Ai yajibu ghasla dhalika zahiran wa batinan, iaitu wajib basuh semua bulu-bulu yang tadi tu, zahiran wa batinan, bahagian atas dan bahagian pangkal bulu. Wa in kathufa sya'ru, sekalipun bulu-bulu tadi tu tebal pun kena basuh sampai pangkal. Lianna kathafatuhu nadirah, sebab jarang bulu-bulu tadi tu ditebal. Bulu yang tumbuh pada sideburn, pada pipi, pada misai dan pada bawah bibir tadi tu, dia biasanya tak tebal. Maka faul haqa bil ghalib, maka hukum kalau ada yang tebal dihukumkan sebagai tidak tebal juga, iaitulah wajib basuh permukaan dan juga pada pangkal sehingga ke pangkal. Jadi yang jarang tu tidak boleh dibuat hukum dekat situ, sebab kebiasaannya dia jarang. Yang kalau dia tebal itu tak boleh dibuat hukum khusus sebab dia jarang berlaku. Fallahyatu minar rajuli bikasril lam rajuli, janggut daripada seorang lelaki, wahya bikasril lam asy'arun nabit, bulu yang tumbuh ala dhaqni, di atas dagu, khasatan, secara khusus. Wahya majmu'ul lahyaini, dagu tu ialah pertemuan antara dua rahang bawah lah, dua rahang bawah, iaitu dah depan sini, ni rahang tepi, rahang kiri, rahang kanan, bertemu, dinamakan dagu ke situ. Wa in khaffat wajaba ghasla zahiriha wa batinaha, jika janggut tadi tu
nipis, maka wajib basuh zahir dan batin, iaitu bahagian ujung janggut, atas janggut, dan juga hingga ke pangkal janggut itu kalau janggut nipis. Wa in kathufat, sebaliknya kalau janggut itu tebal, wajaba ghusla zahiriha wa la yajibu ghusla batiniha. Wajib basuh zahirnya sahaja dan tidak wajib basuh pada batin atau pangkal janggut. Li usri isalil ma ilaihi, sebab susah nak sampaikan air ke pangkal janggut, batin janggut tu. Ma'a al-kathafati ghairu nadirah, sedangkan orang yang berjanggut tebal bukanlah ganjil. Ramai orang yang berjanggut tebal dan ramai juga orang berjanggut tidak tebal. Jadi oleh kerana kedua-dua keadaan, tebal dan nipis tu sama banyak, lebih kurang banyak, sama-sama banyak, maka hukum antara dua keadaan janggut tadi tu, yang tebal dan nipis tadi tu, mempunyai hukum yang tersendiri. Janggut nipis ada hukumnya, janggut tebal ada hukumnya yang tersendiri, lain-lain kan. Walima rawa al-Bukhari, dan berdasarkan kepada dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa bi ghurfat fa gharafa ghurfatan ghasala biha wajhahu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwuduk, maka Nabi mengambil air satu tapak tangan dan membasuh dengan air satu tapak tangan dia tadi kepada muka baginda yang mulia. Wa kanat lihyatuhu al-karimah kasifatan, dan adalah janggut baginda yang mulia itu tebal, janggut baginda tebal. Wabil ghurfati al-wahidah la yasilul ma' ila dalika ghaliban, dan dengan satu tapak tangan air tidak akan boleh menyampaikan air tersebut ke batin atau ke pangkal janggut itu secara kebiasaannya lah. Biasanya kalau janggut dia tebal, dengan air satu tapak tangan basuh muka dan basuh janggut sekali, takkan sampai air itu ke pangkal janggut. Habis. Fa in khaffa ba'daha wa kathufa ba'daha, jika sebahagian janggut itu nipis dan sebahagian lagi tebal, wa tamayyaza, dan ada sepadan, boleh nampak sepadan dia, falikullin hukmuhu, pada setiap bahagian yang tebal tu dan bahagian yang nipis tu hukum masing-masing. Ada hukum yang masing-masing, tebal dengan hukumnya tebal, nipis dengan hukumnya wajib sampai ke pangkal janggut, pangkal bulu janggut. Fa'ilam yatamayyaz, kalau tak dapat dibezakan antara tebal dan nipis, bi'an kana al-kathif mutafarriqan baina athna'il khafif, seperti keadaannya janggut tebal tadi tu bertompok-tompok antara di tengah-tengah janggut nipis. Janggut dia nipis, kemudian ada tompok-tompok janggut tebal. Wajaba ghusla al-kulli kama qalahu al-Mawardi, maka bila ada tompok, ada tebal nipis, wajib basuh semua sekali. Yang tebal pun basuh sampai ke pangkal, yang nipis pun basuh sampai ke pangkal, seperti mana kata Imam Al-Mawardi. Lianna ifradul kathif bil ghusli yashuq, sebab kalau nak diasingkan, nak dikhususkan basuh pada zahir saja pada janggut yang tebal tadi, yashuq, susah, sebab dia bertompok kan. Manakala wa imrarul ma' alal khafif la yujzi, manakala sekadar nak melalukan air sahaja di atas janggut yang nipis, itu tidak sah wuduknya. Wa hadha huwa al-mu'tamad, inilah yang mu'tamadnya menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau bertompok macam tu, semua dihukumkan satu saja hukumnya, iaitulah wajib basuh semua sekali. Yang tebal nipis sama saja, wajib sampai ke pangkal janggut.
Wa in qala fil majmu' ma qalahu al-Mawardi khilafun ma qalahu al-ashab. Sekalipun apa yang disebut oleh Imam Nawawi dan kitab Al-Majmu' dan apa yang disebut oleh Imam Al-Mawardi yang menghukumkan janggut yang betul-betul tampak ada tebal nipis tadi tu, hukumnya basuh semua. Itu bercanggah dengan apa yang dikatakan oleh imam-imam yang muktabar dalam mazhab Syafi'i. Di mana pendapat ulama yang muktabar mengatakan janggut tebal dia ada hukum tersendiri, janggut nipis ada hukum tersendiri, tapi dalam kes betul tampak tu apa yang disebut oleh Imam Nawawi dan Al-Mawardi tu itulah yang muktamadnya. Wa sya'rul kathif ma yasturul basharah anil mukhatib. Bulu yang tebal dia menutup kulit daripada sampai benda yang mendatang. Air itu mendatang, maka janggut yang tebal tu ditutup, susah nak sampai ke pangkal. Bi khilafil khafif, berbeza dengan janggut yang nipis. Wal aridan, dan berbeza keadaan pada bulu yang tumbuh di pipi. Wa huma munhattan alal qadril muhadi lil udhun. Jadi janggut nipis dan bulu tumbuh di pipi tadi itu munhattan, dia berkisar hukumnya pada kadar bulu yang tumbuh bertentangan dengan telinga. Kalahyah, maka hukumnya tu seperti hukum janggut yang nipis lah. Janggut yang nipis fi jami'i ma dzukir, dalam semua keadaan yang telah kami sebut. Itulah hukum dia, janggut pada sama macam hukum janggut nipis, iaitu wajib basuh zahiran wa batinan. Jadi manakala yang ditumbuh di pipi tadi tu, walaupun dia tebal tapi dikira hukumnya sama macam janggut nipis. Wa yajibu ghasla juz'in min ar-ra'si min al-halqi wa min tahti al-hanki wa min al-udhunaini wa min al-wajhi al-bayad alladhi baina al-'idhar wal-udhun. Dan wajib basuh juzuk dari kepala, bahagian daripada kepala bila basuh muka kan. Bila basuh muka dilajakkan hingga ke sepadan, melebihi sepadan muka sampai ke kepala, sepadan kepala. Diwajibkan basuh muka tu hingga melajak melebihi sepadan muka. Maksudnya masuk ke sepadan kepala. Di atas, wa min halqi, kalau di bawah pula wajib basuh muka tu sehingga masuk ke sepadan leher halkum, sepadan halkum. Basuh muka tu sampai ke bawah. Wa min tahti hanki, dan wajib basuh sehingga bawah dagu. Kalau sepadan muka ialah apa yang nampak daripada depan, tapi bila basuh kena lajakkan dia sampai ke bawah dagu. Wa minal udhunaini, dan wajib basuh sampai ke telinga. Okey, wa minal wajhi, dan pada anggota wajah, anggota muka, al-bayadul ladhi baina al-'idhar wal udhun. Di antara anggota wajah tu yang tak boleh diabaikan ialah al-bayad, bahagian putih ni, ada nampak kulit antara sideburn dengan telinga. Jadi telinga tu, sideburn tu tidaklah sampai rapat ke telinga, dia ada sepadan tu, nampak kulit ke situ. Jadi kulit situ sebab dia terbenam ke bawah, jadi bila kita gunakan air yang tak berapa banyak, sapu, jadi kulit tu tak kena. Jadi sedangkan kulit itu adalah sebahagian daripada anggota muka kan. Kalau tak kena tak sah wudu.
Jadi kena hati-hati, pastikan bahagian kulit tu pun kena air. Lidukhulihi fi haddihi, sebab yang bahagian putih antara telinga dengan sideburn tadi tu, itu termasuk had sepadan wajah. Wa ma dhahara min humrati syafataini, dan apa yang bahagian yang merah-merah pada bibir, iaitu bibir kita kan berkedut-kedut, jadi celah-celah kedut tu kan ada merah-merah, itu pun wajib basuh. Wa minal anfi bil jada', dan pada hidung kalau dia terpotong, hidung kita ada lubang hidung, jadi lubang hidung tu tak wajib basuh. Cumanya bila hidung tu terpotong, lubang hidung tu nampaklah dalam bahagian lubang tu, maka bahagian dalam lubang yang terdedah tadi tu dianggap anggota zahir juga, wajib basuh ketika kalau hidung itu terpotong. Wallahu ta'ala alam.